buku hari ini. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat gembira dan bersyukur kehadrat Ilahi kerana hari ini buku saya yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu dilancarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin sendiri, yang sangat-sangat prihatin tentang masalah rasuah. Jadi saya mengharapkan juga Raja Nazrin sebagai raja dan payung yang boleh memimpin rakyat untuk bangkit menentang penyakit rasuah yang sedang menghancurkan negara dan masyarakat Islam. Saya juga berbangga bahawa ini pelancaran ini dibuat di Karangkraf, dan saya bersyukur dan terima kasih kepada Datuk Husam kerana sanggup menjadi tuan rumah bagi pelancaran ini, dan program yang diatur sangat-sangat baik. Umpamanya forum itu juga suatu yang sangat bagus. Ada 3 orang wakil dari pelbagai pihak, dan kemudian diakhiri dengan jamuan yang juga begitu baik sekali lah. Jadi saya sebagai orang tua merasa sungguh-sungguh bertuah dapat layanan seperti ini. Buku pun nampaknya mendapat sambutan yang baik. Mudah-mudahan cadangan Datuk Rais, Datuk Husam dan juga Tan Sri Anwar Zaini, supaya message yang ada dalam buku ini dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah, supaya nanti di seluruh masyarakat Melayu, terutama sekali di kampung-kampung dan juga di masjid-masjid, message ini mudah difahami, insya-Allah. Dan akhirnya kita harap negara kita akan menjadi negara yang bersih rasuah, zero rasuah. Jadi saya sangat-sangat menyokong pandangan ini, dan ini suatu kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Okay? Baik, terima kasih banyak. Okay. Untuk MA Research, kita tahu masalah korupsi ataupun rasuah ni adalah satu way of life di Malaysia sekarang ni. Dan rasuah ni akan membawa kepada kehancuran negara, memiskinkan rakyat dan akan merompak future untuk masyarakat di Malaysia. Jadi kita harus tangani masalah rasuah ni dengan secara holistik. Dan dia kena bermula sekarang. Kita tidak boleh tunggu lama dah. Kalau kita tengok kepada statistik dalam masa 25 tahun kebelakangan ni, kalau kita ambil purata 2% hingga 4% ketirisan dan duit yang telah hilang melalui rasuah, 2 hingga 4% daripada GDP kita. Jumlahnya lebih kurang 3 trilion ringgit. 3 trilion ringgit, bukan bilion, bukan milion. 3 trilion ringgit. Bayangkan kalau kita ada 3 trilion ringgit, apa yang kita boleh buat untuk rakyat. Kita kena fikir secara begitu. Bukan saja rasuah memiskinkan rakyat, menghancurkan negara, tapi also contributed to food security problem, brain drain. So masalahnya berbagai-bagai.
Jadi kita harus tangani. Saya berharap selepas ini bukan saja MA Research, juga think tank yang lain turun dan merakyatkan kajian-kajian mereka, dapatan-dapatan kajian mereka supaya dapat dikongsi dengan rakyat, dapat dikongsi dengan pemimpin-pemimpin politik secara jujur, supaya kita akan buat satu perubahan yang drastik. Kita tidak boleh lagi ikut apa yang sedang berlaku sekarang ni. Trajektori ekonomi kita pun tak berapa baik. Kalau kita tidak mempunyai minyak dengan gas, kita mungkin dalam trajektori Sri Lanka. Jadi untuk kesejahteraan rakyat keseluruhannya secara jujur, secara sincere, kita mesti berani bangun dan memberitahu kepada pemimpin-pemimpin kita apa yang sedang berlaku sekarang ni adalah salah. Bukan saja dari segi agama, yang lebih utamanya dia akan menghancurkan negara dan merompak daripada cucu-cucu kita ni. So I think this is a beginning, but we need to move on. The think tank should not just focus on buat research letak on the rack. Tak boleh. We have to have research to action. Actionable research. Research yang boleh memberi manfaat kepada rakyat sekarang. So that is kalau selain daripada research yang cuba untuk ni, adakah perlu juga pendedahan yang boleh dibukukan oleh pihak MA Research? Pendedahan bagaimana? Pendedahan tentang rasuah yang adakah pihak MA Research berani untuk menerbitkan buku-buku yang orang kata skandal, big skandal? Okay, MA Research ni dia punya trust dia lebih kepada research based on data, science and economics. Kalau pendedahan ni investigatif, itu kita tidak mempunyai kepakaran di dalam tu. Jadi kita lebih kepada menganalisa apakah masalah-masalah yang telah berlaku. Contohnya kita ambil audit negara punya report kan. So dia kata 2% of GDP melalui corruption dan ketirisan. Kalau kita ambil Transparency International pula, dia kata 4%. So kita ambil yang tengah-tengah 3%. That is 3 trillion ringgit. The last 25 years. Bayangkan, I'm always thinking, bayangkan 3 trilion ringgit ada pada kita sekarang ni. Apa yang kita boleh buat untuk rakyat masa flood? Flood is coming soon. So cukup-cukuplah. Macam kata Prof Kamal tadi, Tuanku Sultan Nazrin tadi, cukup-cukuplah. I think it is time for people to understand that we cannot continue. Kita tidak boleh continue macam ni. Tak boleh dah. Kalau kita continue juga macam ni, Sri Lanka lah ceritanya. Okay? Saya kira tanya. Okay ya? Assalamualaikum, tahniah Datuk Usamuddin atas kejayaan. Okey. Kemudian tadi Datuk Usamuddin ada mengatakan rasuah sekarang dah kata nombor satu musuh negara. Mungkin Datuk Usamuddin boleh ulas sikit. Okey. Kalau kita tengok di Malaysia ni, rasuah ni sudah dianggap sebagai biasa. Jadi bila rasuah dianggap biasa dan kita tak bimbang dan tak takut, ini merupakan satu masalah yang besar lah. Jadi ini yang saya kira kita harus bangkit untuk menjadikan rasuah ni luar biasa. Jadi itu seruan saya adalah maknanya rakyat harus bangkit. Semua rakyat lah, tak kira muda tua, harus bangkit untuk menolak sebarang bentuk rasuah dan salah guna kuasa ni sebagai satu dosa yang besar. Kerana kita tengok
kesan pada rasuah ni sebenarnya negara akan jadi miskin, rakyat akan jadi melarat dan akan jadi papa kedana. Kita belum sampai level tu lagi, tapi sedang menuju ke arah itu. Jadi itu yang boleh menukar keadaan ni adalah kita. Kita kena set standard yang tinggi. Jadi di situlah kita kena letakkan sebagai musuh nombor satu ya, negara. Kita anggap musuh dan kita yang harus bangkit untuk menolak. Dan cara kita menolaknya adalah benteng diri kita sendiri. Itu maknanya kita sendiri ada barometer yang tinggi untuk membezakan antara rasuah dengan tak rasuah, dengan salah guna kuasa dengan tak salah guna kuasa. Jadi kalau kita set barometer yang tinggi ataupun standard yang berasaskan nilai, berasaskan value yang ada dalam agama kita atau belief system kita, saya kira mungkin kita boleh memutuskan rantaian ini. Nampak Sultan Nazrin tadi begitu bimbang dan juga dia baginda bersungguh-sungguh meminta supaya semua rakyat untuk menolak rasuah. Mungkin perkara ini perlu dipandang utama oleh pemimpin negara kita. Okey, bagi saya Sultan dalam speech dia hampir 1 jam dia dah ulas dengan very detail dengan sokongan ayat-ayat Quran dan hadis tentang buruknya rasuah ini dan salah guna kuasa. Jadi maknanya kita, terutama pasal kita orang Melayu, kita orang Islam, kita ada janji dengan Allah, kan? Jadi maknanya kita harus pegang pada janji itu. Jadi dan janji itu merupakan nilai-nilai yang sudah diajar dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ditentukan nilai-nilai apa yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Jadi semua orang harus bangkit untuk mengutamakan nilai supaya menambahkan nilai supaya kita sedar. Maknanya rasuah ini, maknanya ada satu borderline lah. Bila rasuah kita kena tolak. Dan saya kira adalah tanggungjawab rakyat untuk bangkit bersama menolak rasuah ini dengan sendirinya. Jadi kalau kita tolak, jadi pemberi atau penerima tu dengan sendirinya rasa segan. Dan juga saya kira kesedaran ini harus dibuat secara bersama, secara serentak oleh setiap golongan, di peringkat bawah atau atas, supaya makna rasuah dan salah guna kuasa ni salah dan kita harus tentang. Pasca rasuah basta rasanya dah dilihat berjaya sehingga ke akar umbi untuk pergi ke masyarakat di luar kampung apa semua. Mungkin apa perancangan seterusnya daripada pihak? Okey, alhamdulillah lah. Saya kira sekarang rakyat semakin sedar dan juga tahu melalui kempen-kempen yang sudah dijalankan oleh Rasuah Basta dan rakan gabungan, dan semakin ramai rakan gabungan yang sudah bergabung dengan kita, dan dengan seruan yang ada yang dibuat oleh tuanku tadi, maknanya ini harus dijadikan satu ground movement secara besar-besaran. Dia mesti jadi groundbreaking, maknanya satu movement yang semua orang merasakan tanggungjawab masing-masing untuk kita gerakkan bersama. Dan dengan sendirinya saya kira bila dalam kita memilih pemimpin, kita akan set satu standard yang tinggi, pemimpin yang bagaimana yang kita nak pilih. Dan bagi kita sebagai rakyat biasa, kita kena tahu apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat. Baik, tahniah kepada Rasuah Basta. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okay, thank you.